ada kelainan. Ada kelainan berkenaan dengan Kristianiti ini. Cuma mungkin satu masa lain kita akan bincangkan. Cuma pada malam ini saya nak sebut bahawa satu yang berpandukan kepada falsafah tadi, yang merupakan yang akan terdiri daripada bagai-bagai pendapat kerana dia bersumberkan pemikiran manusia. Yang kedua, dia berpandukan kepada menyembah makhluk yang dicipta bukan pencipta. Cuma Islam bila bercakap tentang akidah, kita berpandukan kepada sumber kita, revelation from Allah Jalla wa'ala. Sebab itu bila kita bercakap berkenaan dengan akidah ini, bagi saya malam ini saya ingin membawa bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan untuk kita melihat sedikit berkenaan dengan hadis yang panjang ini, yang merupakan the first revelation to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk menerangkan hadis yang panjang ini, saya tak akan baca word by word, walaupun sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kalau tuan-tuan baca Al-Quran, kita belajar tafsir, kelas tafsir di sini, kita tengok semalam contoh, kan? Satu perkataan saja, satu kalimah saja di, tetapi memberi makna yang sangat besar. Hadis juga tuan-tuan dan puan-puan begitu sifatnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar hadis daripada orang yang pakar hadis, kadang-kadang hadis yang panjang sebegini dia makan masa berkali-kali kuliah. Sebab setiap perkataan itu merupakan satu perkara yang, sebab Rasulullah kita sebut tadi, dia bercakap berpandukan kepada, bersumberkan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perkataan itu seumpama kalau kita ni dipilih, sebab dia wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi malam ni saya tak akan sebut satu demi satu, sebab satu kita tak ada masa, dan yang kedua yang bercakap ni pun mungkin tak sampai ke tahap itulah untuk menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan perkataan demi perkataan. Nah, sebelum kita masuk pada hadis ini, saya nak sebut sikit saja hadis sebelum daripada itu berkenaan dengan cara wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini nanti dia akan sebut satu lagi cara wahyu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Hadis sebelum itu dia sebut dua perkara. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Hadis kedua dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Pertama, dia kata dia akan dengar bunyi macam loceng, kemudian datang kepahaman pada dia. Dan bagi dia, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah cara yang paling berat. Di dalam hadis lain kita baca, Rasulullah sebut dia dengar macam loceng. Sahabat yang duduk keliling dia, yang berada di keliling dia, mereka kata, mereka meriwayatkan mereka dengar macam bunyi lebah. Para ulama hadis ada membincangkan mengapa Rasulullah dengar macam loceng, mengapa para sahabat dengar macam bunyi lebah. Cuma kita tak terang malam ni, perbincangan yang panjang. Okay. Now, satu itu Rasulullah kata dia dengar macam loceng. Okay. Dan itulah wahyu, cara penyampaian wahyu yang bagi dia sangat berat. Yang kedua yang disebut dalam hadis ini, Jibril datang dalam bentuk lelaki, dalam rupa lelaki, manusia. Kita tahu hadis itu, Jibril datang dengan rupa manusia, lelaki. Kita tahu hadis tentang Islam, iman, ihsan. Kan? Nabi sebut, Nabi sebut sahabat yang menceritakan Umar. Nabi duduk bersama dengan sahabat, tiba-tiba datang orang. Kita kena faham, orang di Madinah masa itu komuniti kecil. Siapa pun kalau di Madinah kita kenal, sahabat akan kenal. Dia ni orang tak kenal satu. Satu lagi pakaian dia putih bersih. Sebab apa pakaian putih? Sebab apa pakaian putih bersih penting dalam hadis. Sebab apa? Ada orang boleh fikir sebab apa pakaian putih bersih penting dalam hadis. Kerana musafir. Dia tak musafir dah maksudnya. Kalau dia nak datang dari jauh ke Madinah melalui padang pasir, mesti baju dia comot kan, tapi putih bersih. Satu orang tak kenal, satu lagi putih bersih. Mana orang bukan orang tempatan, dan bukan juga datang daripada jauh.
Ini ganjil, pelik lah. Pelik bagi sahabat. Okay? Dan dia menceritakan, dia bertanya Nabi tentang Islam, iman dan ihsan. Hanya hal itu. Itu sebagai contoh, salah satu cara Jibril datang dalam bentuk manusia. Nah, itu dua yang disebutkan dalam hadis ini. Cuma para ulama hadis menerangkan, bila dia datang dalam bentuk manusia, Nabi tak kata berat. Tapi bila dia dengar loceng tadi, dia kata berat. Para ulama hadis cuba membincangkan perkara ini. Para ulama hadis cuba membincangkan perkara, dan sebahagian para ulama hadis katakan ini pendapat. Ini pendapat. Tidak ada penerangan daripada Nabi SAW. Ini agakkan beberapa orang ulama hadis yang cuba memberi penjelasan mengapa yang tadi berat, yang ini tidak. Mereka mengatakan bahawa bila Jibril, malaikat, kan, dalam bahasa Melayu malaikat, bahasa Arab satu malaikat apa kita sebut itu? Satu malaikat. Malak. Satu. Dua. Dua bukan malaikat. Apa dia itu? Malaikat. Banyak? Malaikat. Melayu satu malaikat, banyak orang malaikat. Nah. Okey. Jadi bila dia datang dalam bentuk manusia, okay, para ulama hadis menerangkan bahawa Jibril, malaikat ni dia duduk alam dia. Dia bukan alam manusia sebab dia malaikat di alam dia. Tapi bila dia datang dalam bentuk manusia, dia masuk ke dalam alam manusia. Tapi bila Nabi dengar loceng tu, Nabi masuk ke alam malaikat. Bagi